Assalamualaikum. Alhamdulillah masih lagi berkesempatan dan berpeluang untuk buat satu lagi video dan berkongsi dengan anda semua. Okay, so first kali thank you sebab sudi singgah dan support kita punya video, tonton kita punya video. Nama kita Tasha dan untuk video kali ini kita nak buat video berkenaan dengan cabaran-cabaran yang kita hadapi semasa berpantang. Okey, macam apa-apa masalah yang kita rasa benda tu susah untuk kita hadapi dan cara-cara kita atasinya. Okey, so video ni akan jadi sangat bermanfaat dan bergunalah untuk ibu-ibu yang baru je lepas bersalin ataupun kepada ibu-ibu yang bakal bersalin tak lama lagi. Jadi selepas bersalin ni benda pertama yang kita bimbangkan atau kita risaukan adalah jahitan lah kan. Bila kita lepas bersalin, kita akan dijahit. Okay, sama ada banyak ataupun sikit. Kadang-kadang bila first time mom ni, dia memang akan jahit juga. So kita punya luka jahitan tu agak banyak sebab kita lahir secara vacuum. Kita lahirkan anak kita secara vacuum. So jahitan kita agak banyak sebab kita kena gunting. Dan koyakan kita bukannya koyakan yang normal tier lah, orang cakap, bukan koyak sendiri. Kita kena gunting, episiotomi, dan guntingan tu agak panjang. Dia hampir-hampir ke kita punya okay, so jahitan agak banyak. Benda yang kita bimbangkan sekali adalah jahitan lah. Macam mana nak cara nak jaga luka jahitan. Okay, so masa kita baru discharge daripada hospital, doktor akan bekalkan kita dengan ubat. Okay, tak tahulah sesetengah hospital je ke, tapi memang hospital yang kita pergi, doktor akan bekalkan dengan ubat, iaitu ubat luka, macam orang panggil ubat kuning macam tu. Kita ada juga baca pengalaman ibu-ibu, ada hospital dia tak sediakan ubat. Jadi kalau kita kena ambil inisiatif sendirilah. Okay, boleh beli ubat ni dekat mana-mana farmasi. Okay, so ubat dia bentuk yang hospital bekalkan untuk kita macam ni. Dia dalam botol macam ni. Ubat dia warna kuning. Ni ubat untuk luka jahitan. So macam mana cara kita jaga luka jahitan kita tu adalah kita sapu ubat ni setiap kali lepas kencing, lepas buang air kecil, kita akan sapu dekat luka tu. Tapi cara kita sapu pula, kita tak sapu pakai kapas atau apa, kita letak ubat ni dalam botol spray. Alamak, botol tu kat sana pula. Dalam botol spray. So kita akan spray je lah untuk bagi dia lebih berkesan, sebab dia akan kena dekat tempat luka jahitan tu dengan lebih rata, orang cakap. Kalau dengan kapas ni kita just dab, ubat tu banyak terkena dekat kapas kan. Okay, so kita punya luka jahitan ni orang cakap nak betul-betul sembuh tu ambil masa dalam sebulan juga. Okay, sebab dia punya benang, jahitan kita, benang dia dah tercabut tapi tak sepenuhnya. Okay, semasa minggu kedua benang dah start luruh, orang cakap benang dah start tercabut, tapi ada sesetengah benang yang belum tercabut sepenuhnya. So kita punya cara penjagaan tu, kita cuma pakai ni je, kita cuma pakai ubat kuning ni je, dan kita kerap cuci kita punya luka jahitan tu setiap kali kita kencing. So pad pun kena kerap tukar setiap kali 2 jam, kena tukar daripada awal lah. Macam contohnya macam minggu pertama, minggu kedua, masa tu darah nifas masih ada banyak kan. So masa tu memang kena kerap tukarkan pad. Okay, setiap 2 jam, 3 jam mesti tukar, sebab untuk elak apa-apa jangkitan kuman lah. Ada juga kita baca pengalaman-pengalaman ibu yang baru lepas bersalin. Dia cakap diorang amalkan rendaman air garam, sapu dengan air rebusan manja kani. So pelbagai cara sebenarnya, tapi yang tu bolehlah kita baca lagi pengalaman ibu yang lain. Cuma untuk kita just buat benda tu saja. Kita just sapu ubat kuning, lepas tu kita kerapkan tukar pad. Kita tak tahulah, bergantung kepada badan masing-masing. Mungkin ada orang 2 minggu betul-betul dah sembuh dia punya jahitan, tapi kita sebulan baru kita punya jahitan sembuh sepenuhnya lah, yang kita boleh dah boleh berjalan elok, dah tak rasa ngilu. Kita ambil masa dalam sebulan dengan sapu ubat ni je. Okay, so lepas sebulan kita dah tak sapu dah, dan luka jahitan kita pun dah baik.
dan boleh berjalan seperti biasalah. Dah tak ada rasa ngilu-ngilu. Okey. Kedua yang kita lalui semasa kita dalam pantang adalah sembelit. Okey. Yang ni paling kita takutlah sembelit. Kita ni memang jenis yang sembelit, okey. Dan juga kita ni ada buasir. So mana-mana ibu yang ada buasir dan sembelit, tolonglah dengar apa yang kita nak cakap ni, okey. So sembelit ni sebenarnya masa dekat hospital lagi, doktor bekalkan ubat untuk lembutkan najis. So kita makan ubat tu, dan masa dalam pantang pun kita memang makan ubat ni sepanjang pantang, dan lepas habis pantang pun kita masih makan, okey. So penting kepada cara kita sembelit. So cara kita atasinya adalah kita makan ubat untuk lembutkan najis, okey. Macam ni ubat dia, bentuk dia panggil Lactal. Okey, ni boleh beli dekat mana-mana farmasi, memang ada. Dulu mula-mula keluar daripada hospital, hospital bekalkan dalam botol kecil je, tapi yang tu dia just tahan 3-4 hari je sebab kita makan 3 kali sehari. So kita beli ni lagi dekat farmasi, harga dia dalam RM45 je, ubat untuk lembutkan najis. So kita nak cerita pengalaman kita. Lepas kita makan ubat lembutkan najis tu, bila dah habis stok, kita try tak makan 2 hari tahu ubat tu. Kita sembelit, ya Allah, kita rasa kita punya sembelit tu sakit, nak membuang tu lagi sakit daripada kita nak teran baby Kisha masa nak melahirkan dia, okey. So macam itulah kita punya describe macam mana sakitnya sembelit masa kita berpantang. Sebab kita ada luka jahitan. So hari-hari kita makan dan hari-hari mesti kita nak membuang kan. Jadi bila nak membuang tu, bila sembelit terpaksa meneran. Jadi kita nak teran takut sebab luka jahitan. Memang seksa, kita sampai menangis dalam toilet masa tu. Menangis yang teresak-esak sebab sakitnya nak membuang masa dalam pantang. Sebab kita takut luka jahitan terbuka. Ramai orang kan macam risau, macam mana kalau luka jahitan terbuka, nak kena jahit balik ke. So sangat-sangat risau. Kita sangat-sangat risau. Itu memang masa nak meneran Kisha, masa nak melahirkan dia, kita tak menangis pun, tapi masa nak membuang dalam pantang kita sampai menangis teresak-esak. So kita sarankan dekat mana-mana, dekat semua ibu-ibu yang menonton sekarang ni atau bakal-bakal ibu, tolonglah mana-mana yang ada sembelit ataupun yang tak ada pun, kalau nak prepare untuk membuang nanti masa dalam pantang, silalah beli ubat untuk lembutkan najis ni. Sangat-sangat berguna. Okey, so sampai sekarang pun kita masih guna lagi sebab kita memanglah luka jahitan kita dah sembuh, tapi kita still takutlah sebab masih baru kan, masih belum sampai 2 bulan pun lagi. So kita masih jagalah luka jahitan tu. Okey, ni solution kedua untuk sembelit. Dah habis bab luka jahitan dengan sembelit, kita masuk bab seterusnya pula, iaitu bila dah bersalin, kita ada anak, kita nak menyusukan anak kita kan. So masa breastfeeding ni, cabaran yang kita lalui adalah yang pertama sekali nipple crack. Okay, so kita punya puting tu memang akan crack lah sebab mula-mula kan susu baru nak keluar. Lepas tu dengan first time mom lagi, anak kita baru start menyusu. Kita punya pengalaman memang kita punya nipple memang crack sampai yang berpuping, sampai yang berdarah, sakit luka dia tu, sampai pedih sangat, sampai bila anak nak menyusu sangat-sangat sakit. So solutionnya kita beli ni. Kita beli ni, nama dia adalah Bepanthen. Dia punya krim ni sangat-sangat elok untuk nipple crack. Dia pun ada tulis juga kat belakang ni. Dia punya kegunaannya adalah untuk infant care, nursing mother dan damage skin. Okay, so mula-mulanya kita beli ni sebenarnya sebab nappy anak kita, baby kita masa dia baru keluar daripada ward, lepas kena tahan 5 hari, mungkin dekat hospital lama kot dia perap baby punya berak kan. Jadi anak kita punya punggung memang sangat-sangat merah, yang sampai bila kita sapu macam ni pun macam berdarah punggung anak kita tu. So kita Google, kita search lah mana-mana dekat page ibu-ibu, dia orang sarankan pakaikan krim ni untuk baby. So baby kita pakai krim ni 2 hari je, punggung dia terus bersih, licin, elok, dah tak ada sakit-sakit, dah tak ada merah-merah. So kita pun baca dekat kotak ni, rupanya benda ni pun boleh juga untuk nursing mother. So sapu je dekat kita punya nipple tu yang crack.
kita try ni dalam masa tak sampai 24 jam, nipah kita terus baik. Okay, so macam sangat-sangat berguna lah benda ni. Sekejap je baik, kita macam amazed gila. Kita sapu sekali, tapi bila anak nak menyusu, bila kita sapu ni, bila anak nak menyusu, kita kena lap lah. Ada satu produk yang bila kita sapu, anak nak menyusu tak payah lap, tapi yang ni mesti lap, dia kena lap. Tapi sangat-sangat baik. Kita letak sekali je, terus nipah kita dah tak pedih, dah tak crack, dah okey. Dan satu kali tu je kita sapu sampai sekarang, nipah kita dah tak pernah crack. So ni untuk nipah crack. Okay, settle. Solution yang ketiga untuk seterusnya yang kita hadapi semasa dalam pantang ni adalah bengkak susu. Okey, bengkak susu ni memang terjadi kepada ibu-ibu yang menyusukan anak, terutamanya untuk yang pertama kali. Okey, bengkak susu ni sakit tak bagi kita, sebab dia punya sakit tu kadang-kadang angkat tangan pun rasa sakit. Kita start bengkak susu masa anak kita dekat hospital. Masa tu kita selalu ulang-alik pergi hospital untuk susukan anak kita. Jadi bila kita dah balik rumah malam, anak kita dah tak menyusu. Jadi time tu dia dah start membengkak dan susu jadi penuh. Jadi solusinya adalah kena pump. Okay, so untuk pump susu ni kita ada beli breast pump. Breast pump yang kita beli ni adalah jenis single electric breast pump, jenama Autumn. Okay, macam ni. Dia single punya je. Kita beli ni, dia one set sebenarnya. Dia one set sekali dengan bag untuk susu. Lepas tu dia punya ice pack, dia punya bottle dengan macam storage untuk susu tu. Okay, kita beli one set. Dia agak pricey sikit. Harga dia dalam 200 something, 200 lebih kot kita rasa. Okay, so breast pump dia bentuk dia macam ni. Dia single punya je. Dia macam ni. Kenapa kita pilih yang elektrik punya? Sebenarnya dia boleh je kalau bergantung kepada ibu-ibu lah, sama ada nak pakai yang elektrik ataupun nak pakai yang macam pump dengan tangan je. Tapi kita pilih yang elektrik sebabnya kalau elektrik ni dia punya suction tu lebih kuat. So dia akan sedut dengan lebih kuat dan susu akan keluar dengan lebih cepat lah. Okay, kita guna yang ni. Tapinya boleh je pakai yang biasa pun, tak pakai yang elektrik. Macam kalau terlampau mahal kan, breast pump sekarang pun bukan yang biasa-biasa, semuanya yang agak mahal. So boleh je pakai yang biasa. Sebab kita pun kita pakai breast pump ni masa awal-awal pantang je. Masa dalam 2 minggu pantang, 3 minggu pantang kita pakai. Tapi lepas tu kita dah start kurang pakai yang elektrik ni. Sebabnya anak kita sentiasa menyusu, jadi tak sempat nak bengkak susu ke apa. Cuma kita akan pump untuk simpan dalam peti lah, simpan dalam peti. Dan bila anak kita, sebab anak kita kalau dia pergi check up kita tak ikut, so masa tu kita masih tak boleh nak bergerak dengan laju kan, jadi mak atau kakak kita yang bawa pergi hospital. So kita akan bekalkan susu yang macam tu lah. Selain tu dia memang direct kita punya dia akan direct breastfeed dengan kita je. Tapi selepas 3 minggu kita dah kurang guna yang elektrik ni, kita guna yang ni pula. Sebab kita ada dua, satu lagi kita beli yang jenis silikon macam ni. Okey, yang ni okey, terbaik. Dia murah je dan sangat-sangat senang untuk diguna dan menjadi. Okey, kita guna ni. Kalau anak kita menyusu sebelah kanan, kita akan letak ni di sebelah kiri dan susu tu akan keluar dengan cepat. So tak perlu pakai yang elektrik dah. Macam sambil-sambil duduk, sambil-sambil anak menyusu pun boleh pakai. Dan juga kalau anak tak menyusu pun kita still boleh pakai benda ni. Macam just letak je, tak perlu nak pump yang terlampau kuat dengan elektrik kan. Itu je lah perbezaan dia. Jadi ibu-ibu boleh buat pilihan masing-masing. Kita pilih yang elektrik sebab untuk senang suction. Masa mula-mula awal tu kan kurang susu. Dan kita pilih yang ni pula bila dah habis pantang, kita guna yang ni. Sampai habis pantang pun kita guna. Okey. Dan lagi satu tambahan, bila kita dah ada susu ni, bila anak menyusu, bila dia menyusu sebelah kanan, yang sebelah kiri pun kadang-kadang akan keluar juga. Jadi kita nak advice lah dengan mami-mami untuk sediakan disposable breast pad macam ni. Kita beli 2. Jadi jenis macam ni, kita beli 2.
beli dekat Shopee. Bagi kita sangat-sangat penting sebab kalau kita tak pakai, kita punya nursing bra tu akan basah sebab susu akan sentiasa keluar. Okey. Yang ni dia nipis sikit daripada yang jenama Autumn. Sebelum ni kita beli jenama Autumn tapi agak pricey, dan kita tukar kepada yang ni, dia nipis tapi still boleh lagi lah, boleh guna juga. Okey, yang ni penting juga untuk ibu-ibu menyusu. Itu sahaja yang kita rasa apa yang penting untuk kita kongsi tentang cabaran-cabaran yang kita hadapi semasa berpantang. Kita rasa itulah yang paling, orang cakap, major problems masa dalam pantang. Pertama, luka jahitan, cara nak jaga. Yang kedua, bagi ibu-ibu yang ada sembelit. Yang ketiga adalah nipple crack. Dan yang keempat adalah bengkak susu. Yang lain kita rasa tak ada masalah. Pantang rutin kita macam biasa je. Ada yang request suruh buat pantang rutin, tapi kita rasa sekarang kita dah habis pantang, so tak sempat nak buat pantang rutin. Dan pantang kita pun biasa-biasa je. Pagi, mandi, lepas tu 3 hari pertama kita akan berurut. Kita ada panggil orang urut lah, makcik-makcik yang akan urutkan kita lepas bersalin. So akan bertungku, dan lepas bertungku pakai bengkung. Okey, so kita nak cerita pasal bengkung. Bengkung, kita ada beli 2 jenis bengkung. Satu adalah bengkung jenis tradisional macam ni, yang bertali dan juga berzip, yang orang-orang dulu memang suka pakai macam ni. Dan yang kedua, kita beli bengkung yang jenis macam ni, jenis yang zap je macam tu. Okey, so kita akan tunjuk yang ni dulu. Masa dalam pantang awal-awal, kita pakai bengkung yang macam ni. 2 minggu sampai 3 minggu lah kita pakai yang ni. Sebab dia selesa, ketat dan amat-amat selesa lah. Cumanya agak susah kalau kita nak nak buka lah, nak pergi buang air kecil ke, nak membuang ke, dia susah sikit, tapi boleh je guna. So, kita pakai yang ni. Bentuk dia macam ni. Dia ada zip dan juga dia bertali. So senang je tarik masa pakai. Kita beli ni dekat Shopee. Harga dia tak silap kita RM40 kot. RM40 tu dia dah sekali dengan dibagi percuma tungku baby. Okay, so pengkong kita pakai yang ni masa awal-awal, dan bila dah habis pantang tu kita tukar pakai yang biasa. Okay, so kita pakai yang ni. Yang ni dia ada 3 set sebenarnya. Satu set lagi mana dah dalam bilik sebelah, rasanya tak sempat nak ambil. Yang ni dia 2 macam ni. Yang ni pun senang, dia sangat-sangat selesa dekat perut. Kita just zap-zap je, memang sangat-sangat selesa. Orang boleh check out benda ni macam mana diorang pakai, dan kita recommend lah untuk siapa-siapa yang nak beli benda ni. Bengkong ni kita beli dekat Shopee juga, murah je. Okey, harga dia hanyalah RM18 tak silap kita. Okey, ni yang kedua bengkung yang kita guna. Okey, so habis berbengkung, pantang seterusnya macam biasalah, makan. Kita makan ikut pantang lah, sebab kita pantang sini dengan mak yang masakkan. So 2 minggu 3 minggu awal tu kita makan macam biasalah, ikan, ayam, sayur, banyakkan makan sayur, banyakkan minum air. Makan juga boleh je makan semua, asalkan apa yang kita makan tu bernutrisi lah. Okey, tak ada pantang larang pun. Mak kita tak adalah pantang larang yang terlampau. Mak kita bagi je kita makan apa, asalkan bernutrisi dan tidak memudaratkan kita punya jahitan lah. Macam telur kita tak makan lah, tapi orang cakap boleh je makan telur, tapi kita tak makan lah sebab mak kita tak bagi. Okay, seterusnya selain daripada pemakanan masa dalam pantang, kita pun ada ambil suplemen tambahan jugalah. Kita nak kongsi dengan anda apa yang kita makan. So masa dalam pantang kita ambil vitamin C. Penting juga, vitamin C ni bagus untuk sembuhkan luka dengan cepat. So kita akan makan vitamin C. And then untuk makanan dalam pantang, kita ada makan ni lah, dia bukanlah jamu, tapi orang cakap set untuk selepas bersalin, apa yang kita makan masa dalam pantang. So kita makan ni, tiga benda je kita makan. Saya ni adalah, kita ada 3 ni. Susah banget pegang. Kita ada 3 ni. Ni adalah set berpantang daripada jamu Ratu Malaya
iaitu keluaran bonda Rosetta. Mak Alif Fikri tu. Kita sebenarnya tak ambil pun mula-mula, tapi mak kita cakap boleh je nak amalkan untuk dalaman wanita apa semua. So kita ambil 3. Yang ni pertama adalah nama dia Mustanil. Yang ni orang yang jual yang kita tu dia pesan benda ni tak boleh letak kat bawah sebab benda ni dah diruqyahkan, orang cakap. Okey, dah ada bacaan ruqyah dekat minuman ni. Dia adalah formulasi terbaik herba dan makanan sunnah. Okey, Mustanil mengandungi kombinasi makanan sunnah, herba-herba eksklusif dari dalam dan luar negara, sesuai diamalkan untuk lelaki dan wanita. So kita makan ni, kita tak tahu sebab ni ke atau sebab apa, tapi bila kita makan ni, kita punya buah hasil baik. Sebelum ni kalau kita membuang, dia akan keluar tau buah hasil, tapi lepas kita makan ni, buah hasil kita elok, buah hasil kita baik. Kita bukan nak promote, tapi kita just share benda apa yang kita amalkan dan benda tu menjadi dengan kita. Okay, so benda ni kalau macam anak-anak menangis malam pun boleh sapu-sapu dekat dia punya dada, dekat dia punya ubun-ubun, sebab dia ni telah diruqyahkan lah. Dan tak boleh letak sembarang, tak boleh letak kat bawah lah, yang menjual tu pesan. Okay, yang ni bagus. Dan kita makan ni, yang ni lupa nak bagi tahu, makan dia 3 kali sehari selepas makan. Kita makan setiap pagi, tengah hari dan malam. Dan kita mengambil ni kurma doha. Yang ni kurma doha, dia adalah makanan berasaskan campuran kurma dan madu. Okay, kita makan ni. Bentuk dia macam ni. Dalam dia macam kurma, tapi rasa dia lain sikit sebab dia bercampur. Kat dalam dia macam tu. Kita makan ni setiap pagi 1 biji. Baguslah sebab ni semua makanan sunnah sebenarnya. Dia bukannya pil-pil ke apa ke, makanan sunnah lah. Kurma doha kita makan setiap pagi. Dan juga last kali kita ada makan ni. Yang ni dia Angelica Plus Herbs. Digunakan secara tradisional untuk kesihatan wanita. Okay, dia ni bentuk dia macam jamu. Bagi memperolehi kecantikan dan kesihatan yang optimum, setiap wanita harus peka bla 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 bla. Jadi kita makan ni malam sahaja, 5 biji sehari. So bentuk dia memang macam majung lah, macam jamu macam tu. Boleh je nak amalkan. Kita tunjuk. Bentuk dia macam ni. Macam ni. Okey. So itu sahaja yang kita amalkan masa berpantang. Tak ada banyak-banyak pun. Kita makan 3 benda je. Malam kita makan ni, pagi kita makan kurma doha, dan setiap hari kita akan minum minuman ni 3 kali sehari. So itu sahaja masa berpantang makanan yang kita amalkan. So jangan stres-stres. Musim pantang tu apa? Orang cakap musim berpantang tu adalah yang menyeronokkan sebenarnya kalau kita atasi dengan cara yang betul. Okay. So sampai sini je perkongsian kita untuk berpantang. Minta maaf kalau ada tersasul perkataan yang tak betul ke, atau kita cakap terlampau laju ke, atau apa-apa yang terbelit-terbelit ke bercakap. Minta maaf. Harap semua faham dan boleh dijadikan info yang kita bagi ni sebagai manfaat. Okey, semoga berguna, dan good luck untuk mami-mami yang bakal bersalin, dan yang dah bersalin pun tahniah. Selamat berpantang. Okey, kalau suka dengan video kita ni boleh tekan butang like macam biasa. Kalau nak tanya apa-apa boleh komen je dekat bawah, dan kalau nak tunggu lagi video seterusnya boleh tekan butang subscribe. Bye bye.